Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengulangi rasa kesalnya terhadap tindakan seorang pemimpin politik Sabah yang memperkecilkan anggota keselamatan yang mengorbankan nyawa ketika menjaga keselamatan negara khususnya Sabah. Beliau menyifatkan tindakan ahli politik itu yang mendakwa peristiwa pencerobohan pengganas di Lahad Datu pada 2013 sebagai sandiwara satu tindakan keterlaluan dan biadab. Ya, tegas Datuk Seri Ismail, meski permohonan maaf telah dibuat, namun ia bukan lesen kepada mana-mana individu untuk mengeluarkan kenyataan yang mengguris hati serta menyentuh sensitiviti. Bagi saya, perkara yang seperti ini, janganlah bercakap dulu baru minta maaf. Walaupun dia minta maaf, permohonan maaf dia tidak mengembalikan mereka yang terkorban. Dia mesti faham sensitiviti kepada anak yang kehilangan bapa. Dia mesti sensitif kepada isteri yang kehilangan suami. Dia mesti faham perkara ini. Kita nampak dalam media bagaimana sedihnya keluarga apabila menerima mayat anggota yang terbunuh ketika itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di Putrajaya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam sidang media di Kota Kinabalu mendakwa ada wakil calon dari sebuah parti politik pada pilihan raya umum PRU Dun Sabah cuba menyogok anggota polis bagi menutup isu ucapan seorang calon parti itu mempersenda pencerobohan pengganas di Lahad Datu. Beliau juga mendakwa sogokan itu adalah bagi meraih sokongan anggota polis terutama dengan pengundian awal hari ini dan anggota polis berkenaan telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenai cubaan sogokan itu. Setakat ini, 35 laporan polis dibuat terhadap ahli politik terbabit. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali berkata daripada jumlah itu, 28 laporan polis dibuat di Sabah dan 7 di Semenanjung. Menurut beliau, ahli politik itu akan dipanggil selepas PRU Sabah supaya tidak mengganggu proses pilihan raya dan kempen. Kes ini telah dibuka kertas siasatan dan disiasat di bawah Seksyen 500 serta 505B Kanun Kesihatan dan Seksyen 233 AKMM 1998 dan unit siasatan terkelas daripada Bukit Aman akan mengambil alih sepenuhnya siasatan yang akan dijalankan. Kita akan lakukan siasatan secara profesional dan selepas selesai kita akan submit kepada pihak pegawai negara untuk mendapat arahan lanjut. Beliau mengadakan lawatan ke pusat mengundi awal di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Hazani tidak menafikan terdapat maklumat dari Badan Keselamatan Filipina tentang cubaan masuk dan culik dalam tempoh 2 minggu lalu. Namun PDRM tetap berwaspada sepanjang sempadan negara. Jenayah rentas sempadan pada musim pilihan raya bukan perkara baru di Sabah seperti kes culik di Kampung Tambisan pada PRU 2018. Dan ini amaran keras buat warga asing yang merancang untuk memasuki Sabah bagi menimbulkan kekacauan Sabtu ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu berkata perbuatan sedemikian bagi menyokong pihak tertentu pada PRU Dun Sabah kali ini akan diambil serius. Beliau tidak menafikan ada sebahagian mereka mempunyai dua kerakyatan dan akan kembali untuk mengundi. Kita akan ambil tindakan yang sekeras-kerasnya. Jangan diganggu proses di sini. Ya. Dan sekiranya kita dapat tangkap, membuktikan bahawa mereka mempunyai dua IC, dua kerakyatan, kita akan ambil tindakan untuk membatalkannya dan mengusirnya keluar dari sini. Ya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sedang menjalani rawatan di Institut Jantung Negara IJN selepas mengadu kurang selesa dengan kesihatan baginda semalam. Menerusi kenyataan medianya, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin memaklumkan Seri Paduka Baginda dirawat di Wad Diraja IJN.
Menurut Datuk Indra Ahmad Fadil, Al-Sultan Abdullah telah dinasihatkan supaya diawasi oleh doktor ketika ini. Baginda bagaimanapun tidak berada dalam keadaan yang membimbangkan. Al-Sultan Abdullah dijangka akan dibenarkan keluar dari IJN dalam waktu terdekat. Datuk Indra Ahmad Fadil menyeru seluruh rakyat Malaysia mendoakan semoga Al-Sultan Abdullah dikurniakan kesembuhan dengan segera serta dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. 82 kes baru COVID-19 direkodkan setakat 12 tengah hari tadi, manakala 168 kes pulih dan tiada kematian dilaporkan. Bagaimanapun, satu kluster baru dikenali sebagai kluster bangau-bangau dikesan di Semporna, Sabah. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kluster ketujuh di Sabah itu dikenal pasti hasil saringan kemasukan pesakit ke Hospital Semporna. Sebanyak 5 kes iaitu kes 10,340 sehingga 10,344 telah dikesan positif COVID-19 pada 21 September 2020. Daripada jumlah itu, 4 kes merupakan warga negara dan 1 kes merupakan bukan warga negara. Kesemua mereka tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Semporna untuk rawatan. Sehingga 22 September 2012, 12 tengah hari, sejumlah 97 individu telah pun disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 5 kes dikesan positif COVID-19 dan 92 individu masih menunggu keputusan. Punca jangkitan masih disiasat dan operasi Hospital Semporna tetap berjalan seperti biasa. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Pesakit COVID-19 yang dirawat di hospital tidak dibenarkan keluar mengundi pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Dun Sabah Sabtu ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan itu mengambil kira keselamatan pengundi serta petugas terlibat. Baru-baru ini, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal mencadangkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyediakan ruang dan SOP untuk pesakit COVID-19 mengundi dengan alasan setiap rakyat berhak menunaikan tanggungjawab itu meski dalam keadaan kurang sihat. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan 3 kategori pengundi lain masih dibenarkan berbuat demikian dengan prosedur yang ditetapkan SPR. Mereka yang masih di kuarantin, di pusat-pusat kuarantin dan sebagainya, mereka boleh mengundi, dibenarkan mengundi. Tetapi mesti membuat permohonan kepada pejabat kesihatan daerah, PKD, pejabat kesihatan daerah, supaya dapat ditentukan time untuk mereka dibawa keluar. Kerana untuk mereka pergi mengundi akan diuruskan oleh Kementerian Kesihatan berserta dengan SPR. Dan bagi pengundi biasa, mereka digalakkan hadir pada waktu yang ditetapkan SPR bagi mengelakkan kesesakan. Kemanapun, masa itu bukanlah syarat wajib untuk mengundi. Maksudnya, kalau tak dapat datang pada waktu yang ditetapkan, mereka datang waktu lain, mereka masih boleh mengundi. Jadi saya haraplah jangan ada pengundi yang tersalah anggap bila dia tak dapat datang pada waktu yang ditetapkan, dia terus tak datang. Kerana bagi dia sudah tak boleh mengundi kerana tidak ikut waktu yang ditetapkan oleh SPR. Masih boleh mengundi.
30 buah sekolah di beberapa mukim di Lahad Datu ditutup mulai esok sehingga diberitahu. Menurut Pengarah Pendidikan Sabah, Dr. Misrin Radin, ia atas nasihat Kementerian Pendidikan bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19. Sementara itu, proses pengundian awal PRU DUN Sabah serta pertindihan Perikatan Nasional di 4 kawasan berjaya diselesaikan. Itu antara laporan lintas langsung dari Kota Kinabalu. Perinciannya bersama Enisia Dola. Silakan. Baik, terima kasih Faris dan Farhatul. Perikatan Nasional PN mengumumkan pertindihan kerusi di 4 kawasan di antara Parti Bersatu Sabah, PBS dan Parti Solidariti Tanah Air Kosta pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sabah ke-16 kali ini selesai. Ini selepas calon PBS di DUN N39 Tambunan dan N40 Bingkor akan menghentikan kempen dan menyokong calon PN yang diwakili STA. Menurut Setiausaha Agung PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, 2 calon bebas yang dilihat berserasta sebelum ini di DUN N20 Api-Api dan N2 Bengkoka turut mengumumkan penyokong calon PBS di kawasan berkenaan. Kawasan ini tidak ada pertembungan di antara STA dan PBS lagi. Ini akan memberikan lebih peluang untuk calon-calon kita menang dalam pilihan raya negeri Sabah ini. Kita ada lagi. Ujar beliau, pengorbanan calon-calon terlibat memberi ruang kepada calon-calon gabungan rakyat Sabah memenangi PRU DUN Sabah kali ini sekaligus menerajui kerajaan negeri. Keputusan tersebut disambut baik Presiden STA Datuk Dr. Jeffrey Kitingan dan Setiausaha Agung PBS Datuk Jahid Jahim. Untuk memastikan kemenangan kita melawan calon-calon warisan kelas. Jadi dengan adanya persetujuan untuk bekerjasama ini di beberapa kawasan, saya yakin dia akan memberi impact yang besar kepada kawasan-kawasan yang lain. Presiden telah mengamanahkan saya untuk memaklumkan bahawa kesepakatan itu sangat penting ke arah ini. Sebab itu, Presiden telah menasihatkan kedua-dua calon daripada Tambunan dan juga daripada Bingkor untuk merealisasikan hasrat ini. Terdahulu, mereka menyaksikan majlis menandatangan perjanjian antara Presiden STA dan Setiausaha Agung PBS bersama-sama calon PBS N39 Tambunan Silverinus Bruno dan calon bebas N20 Api-Api Marcel Jude di Kota Kinabalu. Kedua-dua calon tersebut menarik diri dan menyatakan sokongan terhadap calon PN. Polis Sandakan menerima 8 laporan sepanjang tempoh kempen PRU DUN Sabah setakat ini. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamid berkata 5 kertas siasatan telah dibuka melibatkan 3 kes di bawah Seksyen 500 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jelasnya 2 lagi kes disiasat di bawah Seksyen 427 iaitu khianat dengan bahan-bahan poster. Menurut SCP Muhammad Azhar, sehingga semalam, IPD Sandakan juga telah mengeluarkan 766 permit kempen. Ini dalam tempoh berkempen dalam pilihan raya negeri yang ke-16 ini berjalan dengan lancar dan belum ada terkesan kes-kes yang serius yang melibatkan keganasan ataupun ancaman semasa tempoh berkempen ini. Dan setakat ini sebanyak 766 permit telah dikeluarkan sehingga tengah malam tadi. Dan setakat ini pula ada 8 laporan polis yang telah dibuat yang melibatkan kesalahan yang melibatkan tempoh masa berkempen dan 5 daripadanya kita telah buka kesiasatan. Beliau yang turut melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi awal meninjau pusat mengundi DUN Karamunting di Dewan Paduka Mat Saleh Pangsapuri PDRM Sandakan. Seramai 431 pegawai dan anggota IPD Sandakan terlibat dengan proses pengundian awal tersebut hari ini. Menyelesaikan masalah kemudahan asas di DUN N12 Sulaman, antaranya mengusahakan penambahan baikan kemudahan air, elektrik dan jalan raya. Itu sasaran calon PN bagi kawasan berkenaan Datuk Seri Haji Jinor.
Menghadiri majlis pemimpin bersama rakyat di Kampung Lok Nunuk Tuaran, beliau memaklumkan kampung tersebut juga antara kampung-kampung yang terlibat akan dinaik taraf. Saya akan melakukan yang terbaik, akan cuba membawa keperluan-keperluan dan juga pembangunan kepada mereka di sini. Banyak lagi keperluan seperti jeti, air, gravity dan lain-lain yang menjadi keutamaan mereka. Dan saya berjanji kepada mereka bahawa jika sekiranya kita menang, kita akan laksanakan. Dalam pada itu, beliau yakin Gabungan Rakyat Sabah GRS mendapat sambutan baik berikutan banyak inisiatif yang dijanjikan adalah yang relevan dan mampu ditunaikan. Dalam pada itu, kempen PRU DUN Sabah yang menghampiri hari-hari akhir terus menyaksikan calon-calon bertanding mempergiat usaha mendekati rakyat tanpa mengabaikan norma baharu bagi mengelak penularan COVID-19. Calon Barisan Nasional BN bagi kerusi N70 Kukusan, Cahaya Sulaiman, mahu mencipta sejarah sebagai wakil rakyat pertama di kawasan itu. Menurut beliau, pemilihannya sebagai calon adalah bukti kepada kesabaran dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada perjuangan parti. Sambutan masyarakat di kawasan itu sangat menggalakkan dan menerima kami dengan senang hati. Inilah masa yang mereka tunggu untuk mendapatkan calon daripada wanita terutamanya, dan ini merupakan satu kursi baru, dan mereka mengharapkan pemimpin yang sudah sebati dengan masyarakat. DUN Kukusan antara 13 DUN baharu yang dipertandingkan dalam pilihan raya umum DUN Sabah ke-16. Dalam perkembangan berkaitan, bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman terus turun padang berkempen bagi menyokong calon PN. Beliau menghadiri program bicara politik di Tanjung Keramat Meruntum Putatan. Seri ke-12 yang saya sudah lawati dan sambutan daripada orang-orang Sabah begitu amat memperangsangkan. Nampaknya semangat mereka begitu kuat dan berkobar-kobar untuk mau tukar kerjaan warisan nasional. Turut hadir calon BNN 24 Tanjung Keramat dan calon PN N23 Petagas. Kempen calon warisan pula menyaksikan mereka meminta agar pengundi terus berdisiplin dan mematuhi SOP serta menjauhkan kawasan yang sempit dan sesak. Kita faham bahawa pilihan raya kali ini adalah pilihan raya yang agak unik sebab kita perlu patuhi SOP. Jadi saya sebagai calon N24 Tanjung Keramat mohon maaf jika kita tidak dapat bersalam, bersentuh. Bukan maksudnya kita tidak dekat dengan rakyat, tapi kita perlu patuhi SOP yang telah ditetapkan. Manakala kempen calon warisan N23 Petagas, Datuk Awang Ahmad Shah turut dihadiri bekas Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukhriz Mahathir. Di Kampung Tikolot Tambunan, calon bebas yang juga penyanyi Jimmy Palikat yang bertanding di N39 Tambunan menafikan pencalonannya ditaja Parti Warisan bertujuan memecah undi. Sebaliknya, katanya beliau memang berhasrat untuk bertanding pada PRU DUN Sabah ini. Sebelum ini saya telah menerima beberapa cakap-cakap dan juga WhatsApp daripada kawan-kawan bahwasanya kononnya saya sebagai calon bebas dikatakan ditaja dan mencalonkan diri untuk pecah undi. Tapi sebenarnya itu sama sekali tidak benar. Peratusan keseluruhan keluar mengundi 76% bagi undi awal dikeluarkan SPR setelah peti undi ditutup 5 petang tadi. Pengundian awal melibatkan anggota polis, tentera dan pasangan. Laporan Maria Isek. Bagaimanapun akibat dikuarantin kerana pandemik COVID-19, 270 anggota pasukan gerakan UMM PGA Lahad Datu dan Kota Kinabalu tidak dapat mengundi. Di Lahad Datu terdiri daripada anggota-anggota pasukan gerakan UMM dan juga di kawasan Kota Kinabalu. Ini melibatkan ada kes
mereka telah menangkap warga asing ya. Dan apabila dibawa, disaring, didapati positif. Jadi tim yang terlibat, pasukan yang terlibat, anggota-anggota yang terlibat di dalam tim tersebut semuanya dikenakan kuarantin. Daripada liputan yang telah diadakan di beberapa pusat mengundi mendapati keseluruhan proses pengundian awal menepati kehendak SPR. Proses PRU DUN Sabah ke-16 hari ini berjalan dengan lancar dengan 53 pusat mengundi telah pun ditutup pada pukul 5 petang tadi. Tinjauan kami di beberapa pusat mengundi mendapati rata-rata anggota polis, pasukan tentera bersama pasangan menunaikan hak mereka pada 11 pagi selain patuh SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. SPR mengharapkan agar proses yang lancar hari ini dikekalkan dan berterusan pada hari pengundian sebenar Sabtu ini dengan tiada apa-apa insiden berlaku yang boleh menggugat ketenteraman awam. #BahUndi 2020. Maria untuk Berita RTM. Banyak membantu ahli keluarga kami sebab tidak dapat pergi mana-mana kan, hanya untuk diam di rumah. Buat belanja rumah, lepas tu ada keperluan lain-lain lagi kan, untuk macam beli buku anak-anak, habis masa tu dia tidak dapat pergi keluarkan. Okey, terima kasih kepada kerajaan bos takat ini kerana sudi memberi bantuan kepada rakyat Sabah, dan juga kami harap bantuan ini diteruskan untuk rakyat Sabah juga. Perikatan Nasional terbaik untuk rakyat. Ian bantuan rumah, macam beli belanja dapur. Amun buli teruslah oleh kerajaan. Perikatan Nasional memang alap bagi kami. Jadi amun buli terus lagi bantuan betiru. Oleh kerajaan betiru. Tetapi dengan ada bantuan-bantuan yang telah dibuat oleh Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia sebenarnya, sehingga saat ini dia amat berkesan sehingga anak-anak kecil pun pandai menyebut tentang Tan Sri Mahyudin. Terima kasih aku yoyo tak kerajaan Barisan Perikatan Nasional di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri yang kita sayangi, sebab ien dengan usaha yang begebe buat ni, rakyat amat prihatin dan terus menyayangi beliau. Betiru tak kampung-kampung minggu jo pelusuk seluruh Sabah tu tak buat-buat gainu nebut nat Tan Sri Mahyudin tu sebagai abah. Terima kasih oyo abah. Baik, sekian lintas langsung dari Sabah malam ini. Kepada semua pengundi di Sabah pada 26 September ini, tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai pemilih. #BahUndi 2020. Jangan lupa kita harus patuh kepada SOP pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali ke angkasa, persilakan. Baik, langsung dari Sabah, terima kasih Anicia Doles. Baik, Tok Ujang imbas detik sukar yang dilaluinya bersama Lieutenant Adnan 78 tahun lalu. Ya, paparannya seketika nanti. Tak kira di rumah ataupun di tempat kerja, bila perlu cergas dan cerdas, kekal sedia untuk bangkit semula dengan Red Bull. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin semasa, di mana diperhatikan keadaan angin di rantau negara kini bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan sederhana kurang 40 km per jam. Oleh itu, buat masa ini tiada sebarang amaran terperingkat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, terutamanya melibatkan kesemua perairan-perairan di seluruh Malaysia buat
lewat masa ini. Merujuk pada paparan imej gemar radar semasa pula, diperhatikan keadaan hujan lebat beserta ribut petir yang berlaku sejak dari petang tadi, terutamanya melibatkan bahagian negeri-negeri di utara Semenanjung, pantai barat Semenanjung, termasuklah negeri Pahang serta di sekitar negeri Johor. Dijangkakan masih lagi boleh berterusan berlaku sebelum ianya beransur reda menjelang lewat malam nanti. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap yang berlaku melibatkan bahagian sandakan dan juga pedalaman negeri Sabah, juga melibatkan bahagian utara serta tengah negeri Sarawak ini juga dijangkakan boleh berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke lewat malam nanti. Untuk makluman juga, fasa peralihan monsun dijangkakan akan bermula pada hari Khamis 24 September 2020 dan boleh berterusan sehingga ke awal November 2020. Dan sepanjang tempoh fasa peralihan monsun ini, keadaan cuaca yang lazim berlaku ialah hujan lebat beserta ribut petir serta angin kencang, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam, melibatkan negeri-negeri di pantai barat serta pedalaman Semenanjung, di bahagian barat negeri Sabah serta melibatkan bahagian barat dan juga tengah negeri Sarawak. Dan keadaan cuaca ini boleh menyebabkan kerosakan struktur yang tidak kukuh, juga boleh menyebabkan pokok tumbang serta banjir kilat untuk berlaku. Oleh itu, orang awam disaran untuk lebih berhati-hati serta mengelak untuk berada di sekitar kawasan yang lapang dan juga di sekitar berhampiran kerosakan struktur yang tidak kukuh itu, terutamanya ketika keadaan cuaca hujan lebat beserta ribut petir berlaku di kawasan anda. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang pagi esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Angkatan Tentera Malaysia ATM giat melakukan penambahbaikan dokumen strategi ketenteraan negara SKN bagi mendukung aspirasi Kertas Putih Pertahanan dan juga Dasar Pertahanan Negara. Menurut Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang, dokumen penting itu menjelaskan perancangan ATM bagi mencapai objektif ketenteraan dalam masa terdekat sambil memenuhi keperluan masa hadapan. Dikenali sebagai SKN 2.0, dokumen itu akan diolah semula bertunjangkan prinsip, konsep dan pendekatan selari dengan Kertas Putih Pertahanan. Ia lebih bersifat menyusuri konteks keselamatan dan pertahanan yang berkepentingan nasional, memberikan option ketenteraan berjulat luas dan asas kepada pembangunan pertahanan nasional. Menjadi sebuah dokumen yang relevan, berkesinambungan dan praktikal sebagai hal tuju kepada Angkatan Tentera Malaysia dalam memastikan Angkatan Tentera Malaysia sentiasa berada di landasan yang ditetapkan agar mampu menangani sebarang ancaman yang mendatang pada sebidang masa. Oleh demikian, bagi memastikan Angkatan Tentera Malaysia sentiasa berada di landasan yang betul, konsep strategi ketenteraan yang akan digunakan pakai oleh Angkatan Tentera Malaysia
sedia ada. Iaitu selain dari hanya menumpukan kepada aspek post application, kali ini akan terus menumpukan kepada aspek force design, force development dan juga capability alignment. Beliau berucap sempena sambutan hari ulang tahun ATM ke-87 di Padang Kawat, Kem Perdana Sungai Besi. Dengan tema Kedaulatan Negara, Tanggungjawab Bersama, perbarisan diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Fuad Omad Ghazali yang melibatkan 51 pegawai dan 907 anggota lain-lain pangkat. Acara perbarisan turut diisi dengan penganugerahan pingat Kedaulatan Negara, penyampaian sijil kepujian Panglima Angkatan Tentera kepada petugas barisan hadapan yang terlibat dalam Op Penawar dan Op Benteng serta penyampaian buku pelan anti rasuah. Sempena sambutan ulang tahun Angkatan Tentera Malaysia ke-87, Prebet Ujang Momin berkongsi cerita dan pengalamannya menentang tentera Jepun ketika Perang Dunia Kedua. Pada usia 99 tahun, Prebet Ujang dipercayai satu-satunya veteran Perang Dunia Kedua yang masih hidup di negara ini. Dalam temu bual khas bersama wartawan Atika Ismail, beliau yang mesra dengan panggilan Tok Ujang mengimbas kembali detik sukar dilalui bersama Allahyarham Lieutenant Adnan 78 tahun lalu. Insiden tahun 1942 masih segar dalam ingatan anak Melayu pertama yang diserap ke Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja RAMD ini. Pertempuran dengan tentera Jepun bagi mempertahan kubu terakhir tentera British di Bukit Cermin, Singapura. Namun, setelah ditewaskan tentera Jepun, Tok Ujang bersama 7 rakannya terpaksa pulang ke tanah air dalam keadaan sehelai sepinggang. Selain tiada pengangkutan untuk bergerak, mereka turut diarah untuk menyerahkan senjata. Itu ada tujuh kawan yang sangat baik. Pada malam tu tak ada ke mana, nak pergi kain baju pun tak ada, bagi rumah tinggalan. Bersempena mesyuarat peringkat tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama para pemimpin dunia lain menyampaikan ucapan pagi tadi bagi memperingati Hari Ulang Tahun PBB ke-75. Ya, sama-sama kita ikuti ucapan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. President, Mr. Secretary General, distinguished representatives. It gives me great pleasure to address this high-level meeting to commemorate the 75th anniversary of the United Nations. Allow me to first congratulate you, Mr. President, on your election as the President of the 75th session of the United Nations General Assembly. I wish you all the very best and a fruitful presidency. I wish to also extend our appreciation to your predecessor, His Excellency Tijani Muhammad Bande, for his commitment and able leadership during a challenging 74th session of the United Nations General Assembly due to COVID-19. Excellencies, ladies and gentlemen, earlier this year, the United Nations launched the UN 75 initiative, inviting people around the world to share their aspirations, hopes, and priorities for the future. And nearly 40,000 people responded to the UN 75 survey within the first 3 months of its launching. While the interpretations of the findings may differ according to respective national circumstances, the message and direction that our people have shared are clear. They want a United Nations
that better protects the environment, promotes human rights, and reduces conflicts. They also want a United Nations that focuses on promoting access to basic services, including health, as well as a world free from discrimination. This is not to say that the international community has not paid attention to those issues. On the contrary, we have worked especially hard on them over the years. The Paris Agreement, for example, was a milestone achieved by nations in combating climate change, a culmination of international efforts that began at the Rio Earth Summit in 1992. We also have a host of instruments and conventions on human rights, most of which took many years to formulate. And such instruments govern and regulate our actions in order to allow all of us to progress. Unfortunately, in recent years, we have seen certain countries disregarded such agreements. We hope that this stops. We must take heed of what our people want and hope for. The UN 75 survey came at a time when the world has just beginning to witness the spread of this deadly coronavirus, which is why I'm delivering my speech in Malaysia. It has taken so many lives and exposed the true capacity and effectiveness of our healthcare systems. The socio-economic impact has been just as severe. On this, we must ensure that once a vaccine is found, it must be accessible to all nations and peoples. There should not be any discrimination whatsoever. We must remember that since COVID-19 does not discriminate, our response should not too. Excellent. The United Nations remain the only global institution that all of us can claim ownership. While we acknowledge that the organization has done quite well in many areas in its 75 years of existence, especially in promoting social and economic development, we need to be honest and recognize that the United Nations has somewhat failed to save succeeding generations from the scourge of war. Many people are still suffering due to conflicts which remain unresolved in various parts of the world. United Nations must improve in this aspect. And to do so, we believe that the organization must be reformed. United Nations is needed now more than ever. However, the organization needs to be better equipped, not just with political latitude, but with the continued support of its member states to respond to some of the most glaring problems the world is facing. 75 years since its existence, the time is right for United Nations to take stock of its achievements, improve on its weaknesses, and remove all obstacles that prevents its continued progress. Malaysia welcomes the adoptions of the Declaration for the commemoration of the 70th anniversary of United Nations today. We sincerely believe that today's commemoration presents a golden opportunity for the international community to do better. Let us not miss this opportunity, and let us move forward together in building the future we want and the United Nations we need. With this, I thank you. Cukup prihatin yang terlebih langgan menunjukkan ekonomi negara mempunyai satu bentuk kecairan yang tinggi. Ia seterusnya memungkinkan kerajaan mempunyai fleksibiliti yang baik bagi menerbitkan hutang bagi tujuan pembiayaan langkah-langkah pemulihan ekonomi. Jelas Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad BIMB, Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid, minat belian yang lebih tinggi itu juga berkait rapat dengan kadar tawaran pulangan kompetitif berbanding instrumen setara.
Kadar pulangan 2% ini sebenarnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk-produk berkaitan dengan deposit tetap. Justru ia pun telah menarik perhatian di kalangan rakyat Malaysia untuk melabur di samping untuk turut serta dalam agenda pembangunan negara. Kementerian Keuangan semalam memaklumkan sukuk prihatin di bawah Pelanjana Semula Ekonomi Negara Bencana mendapat sambutan memberangsangkan apabila terlebih langgan dengan jumlah langganan lebih 666 juta ringgit. Susulan itu, kerajaan memutuskan untuk menerbitkan langganan tambahan bernilai 166 juta ringgit. Dana terbitan sukuk prihatin ini akan disalurkan kepada kumpulan wang COVID-19 untuk pelaksanaan langkah-langkah pemulihan ekonomi. Pakej penjana diyakini mampu menyokong PKS melalui peningkatan akses kepada pembiayaan. Berdasarkan laporan laksana ke-22, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pembiayaan yang diperkenal mampu meningkatkan keupayaan dan kapasiti para peniaga. Setakat 11 September, 10,649 PKS Mikro mendapat manfaat skim pemulihan perniagaan tekun bernilai 71.2 juta ringgit. Skim itu bagi membantu mengekalkan aliran tunai PKS Mikro untuk kekal beroperasi tanpa memberhentikan kaki tangan. Bagi pembiayaan mikrokredit di bawah Bank Simpanan Nasional pula, sebanyak 42.92 juta ringgit telah disalurkan dan memanfaatkan 1,146 PKS dan PKS Mikro. Menerusi pembiayaan PKS Penjana, 2,566 permohonan pinjaman telah diluluskan dengan nilai 639.57 juta. Baik, seterusnya untuk pemasukan kita akan bersama dengan Fazli. Silakan. Kedah kekal momentum lonjak tangga kedua liga. Vietnam terbaik Asia Tenggara, Jepun terbaik Asia. Terima kasih Faris dan juga Fahatul. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak. Liga Super. Kedah terus merekodkan kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Sabah FA 3-1 pada perlawanan yang berlangsung malam tadi. Sekaligus berjaya merampas kedudukan kedua liga daripada Perak. Aksi yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur itu menyaksikan penyerang Lang Merah Kepa Sherman membuka tirai jaringan pada minit ke-26 sebelum Dennis Shening menyamakan kedudukan seminit selepas itu. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan dalam mencari gol kedua namun tiada sebarang jaringan sehingga rehat. Bersambung babak kedua, Cici Kipre menjaringkan gol kedua Kedah sebelum Fayad Zulkifli meraih gol ketiga untuk pasukannya. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Aidil Syahrin Sahak melonjak ke tangga kedua liga dengan mengumpul 16 mata. Sementara itu, jurulatih Kedah Aidil Syahrin Sahak berharap anak-anak buahnya tidak merasa selesa dengan 5 kemenangan berturut-turut yang diraih. Dia mengingatkan pemain perlu mengekalkan rentak dan momentum sekiranya ingin menamatkan saingan liga di kedudukan 4 terbaik musim ini. I think Rasi is the team spirit of the players and the official. They are together, never back down whenever we are in trouble or we are having problems. So, and today I'm very happy to see the management come to the dressing room. You have to give credit to them for encouraging the players also. Jurulatih Sabah FA Kurniawan Dwi Yulianto nyata sedikit kecewa dengan prestasi anak-anak buahnya dalam perlawanan tersebut. Pasukan Sabah kini berada di zon penyingkiran. Secara pribadi saya kecewa karena memang target kita tidak kalah untuk malam ini. Dan saya hargai perjuangan dari para pemain saya, tapi saat mereka hilang konsentrasi, tidak disiplin, kemudian gol terjadi. Dan setelah gol kedua, mentaliti pemain saya drop, tambah lagi beberapa pemain injured, tentu akan lebih menyulitkan tim kami untuk bangkit.
Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan berpuas hati dengan perjalanan Liga Malaysia yang kembali bersambung pada 28 Ogos lalu dengan pematuhan prosedur. Operasi standard SOP COVID-19 dilaksanakan oleh Liga Bola Sepak Malaysia MFL dan juga pasukan-pasukan yang bertanding. Kenyataan itu disuarakan selepas beliau mendapat laporan pengelolaan perlawanan Liga Malaysia serta turut turun padang memantau pematuhan SOP di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam membabitkan perlawanan CIMB Liga Super di antara Kedah dan Sabah. Justru Datuk Seri Rizal Marikan berharap semua pihak terus bekerjasama bagi memastikan kelancaran Liga Malaysia sekaligus memberi keyakinan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk beralih ke fasa yang seterusnya bagi membenarkan kehadiran penyokong ke stadium. Alhamdulillah saya dapat lihat bahawa pematuhan dan juga apa yang telah ditetapkan dalam SOP hari ini dilaksanakan dengan baik dalam perlawanan di antara Kedah dan Sabah pada hari ini, dan saya pun dah dapat maklumat dalam perlawanan-perlawanan yang lain dengan pematuhan penjarakan sosial, dengan SOP, dengan pendaftaran sebelum memasuki, dan saya berharap bahawa ini berterusan dan insya-Allah kan kalau perkembangan ini berlaku dalam bentuk yang positif, sebab kita ada lagi fasa 5, fasa 6. Sekarang ni kita baru fasa 4. Fasa 4 iaitu membenarkan untuk mengadakan pertandingan domestik tanpa kehadiran penonton. Sebanyak 48 perlawanan CIMB Liga Super dan Liga Premier telah berlangsung dengan lancar menerusi pematuhan SOP yang ketat termasuk perlawanan tanpa penonton selepas saingan Liga Malaysia kembali bersambung pada 28 Ogos sejak ditangguhkan pada 16 Mac lalu akibat penularan pandemik COVID-19. Aksi CIMB Liga Super dan Liga Premier kini berbaki 3 perlawanan sebelum pasukan-pasukan memberi fokus kepada saingan Piala Malaysia Oktober depan. Selepas B. Satyanaden dipecat semalam, tugas ketujuh latih kini ditanggung sementara pengarah teknikal pasukan Michael Faghtembener. Susulan pelantikan itu, Faghtembener akan memikul 3 tanggungjawab buat masa ini selepas dia turut memegang jawatan sebagai jurulatih Selangor 2 yang beraksi dalam Liga Perdana. Perkara itu diumumkan Persatuan Bola Sepak Selangor FS menerusi satu kenyataan. Faghtembener akan membimbing Selangor bagi menghadapi baki 3 perlawanan Liga Super dan berkemungkinan besar penglibatan Selangor dalam saingan Piala Malaysia musim ini. Terdahulu FAS memecat B. Satyanaden. Ekoran keputusan memalukan tewas 1-6 di tangan JDT Sabtu lalu. Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT telah menamakan satu kawasan tempat duduk penonton di Stadium Sultan Ibrahim bersempena pengurus Luciano Figueroa yang merupakan mempunyai kerjaya gemilang sebagai pemain Harimau Selatan sebelum bersara pada 2018. Luciano Figueroa Stand adalah seksyen penyokong pertama yang diberikan nama di Stadium Sultan Ibrahim yang telah beroperasi bermula Februari 2020. Kawasan tempat duduk penonton ini dirasmikan oleh pemilik JDT Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor hari ini. Turut hadir bersama adalah Duta Besar Argentina ke Malaysia, Manuel Balaguer Salas. Figueroa menyertai JDT pada tahun 2014 dan kekal selama 2 musim sebagai pemain, menjaringkan 43 gol dan 14 bantuan jaringan dalam 71 perlawanan. Bekas pemain kebangsaan Argentina itu memenangi 2 kejuaraan Liga Super Malaysia pada tahun 2014 dan 2015, Piala Sultan Ahmad Shah pada 2015 serta Piala AFC 2015 dalam kemunculan pertama beliau sebelum kembali sebagai duta kelab pada tahun 2017. Beliau menyarun jersey merah biru sekali lagi pada 2018 dan kemudian memenangi Piala Sultan Ahmad Shah kali kedua dan juga Liga Super ketiganya. Beliau dinamakan sebagai pengurus JDT pada bulan Ogos 2018. Figueroa berjaya memenangi 2 lagi Piala Sultan Ahmad Shah pada 2018 dan 2019, Liga Super 2019 dan juga Piala Malaysia 2019 sebagai pengurus. FIFA mengumumkan kedudukan dunia terbaru pada 17 September dengan Vietnam kekal sebagai pasukan teratas di Asia Tenggara mengatasi Thailand dengan 20 kedudukan.
Kedudukan terbaharu itu menyaksikan banyak perubahan ketika siri perlawanan antarabangsa di peringkat pasukan kebangsaan berlangsung di Eropah awal bulan ini dalam kerangka Liga Negara. Menerusi kenyataan itu, pasukan Asia juga menyaksikan sedikit perubahan dalam kedudukan dunia mereka walaupun tiada perlawanan. Thailand turun satu kedudukan ke tangga 114 dunia. Sementara pasukan Vietnam mengekalkan kedudukan ke-94 mereka dengan 1,258 mata di Asia. Vietnam berada di nombor 14, 6 kedudukan di atas Thailand. Jepun terus menerajui benua Asia sebagai pasukan ke-28 dunia dengan mengumpul 1,500 mata, diikuti Iran pada tangga ke-30 dengan 1,489 mata. Kedudukan FIFA berikutnya dijadual dikeluarkan pada 22 Oktober dengan rombakan dijangka dengan rangkaian pertandingan dalam kerangka Liga Negara, kelayakan Euro 2020 dan kelayakan Amerika Selatan untuk Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, dua aksi berlangsung malam tadi menyaksikan Aston Villa catat satu kemenangan 1-0 di laman sendiri berdepan Sheffield United, manakala Manchester City turut ceria mengutip 3 mata dengan mengecewakan Wolves. Pada aksi yang berlangsung di Molineux Stadium, Wolverhampton ketinggalan 2-0 di babak pertama apabila pelawat terlebih dahulu meledak masing-masing menerusi Kevin De Bruyne minit ke-20 dan Phil Foden minit ke-32. Selepas rehat, Wolves menggandakan asakan untuk merapatkan jurang dan akhirnya berhasil pada minit ke-78 menerusi jaringan oleh Raul Jimenez. Begitupun City tampak masih belum puas apabila Gabriel Jesus meledak gol ketiga di akhir permainan untuk keputusan akhir Wolves 1 Manchester City 3. Sementara itu di Villa Park, Aston Villa berjaya melakar kemenangan di laman sendiri melayan kunjungan Sheffield United. Bukanlah tugas mudah buat skuad kendalian Dean Smith itu apabila The Blades terlalu liat untuk dijinakkan. Gol hanya terhasil selepas rehat pada minit ke-68 oleh Ezri Konsangoyo meletakkan Villa di depan. Begitupun tiada lagi jaringan terhasil selepas itu menjadikan keputusan kekal 1-0. Segmen sukan berakhir di sini. Teruskan sokongan anda kepada atlet negara. Faris dan juga Fatul, silakan. Selamat malam. Tindakan kejam seorang lelaki menghempas seekor kucing mencetuskan kemarahan orang ramai. Lelaki itu marah kerana kucing itu mengotorkan keretanya. Namun dia tidak patut berlaku kejam kerana kucing itu kini menderita masalah pembuangan najis. Video ini dikongsi Kelab Pencinta Kucing Malaysia dan ia mendapat banyak perkongsian di media sosial. Mulut manis seorang peniaga burger berjaya memikat hati pelanggan dan mendapat pujian ramai. Video ini dimuat naik sensasi selebriti.budi.com dan dipercayai dirakam di Indonesia. Ia kini mendapat lebih 3 juta tontonan di Facebook. Tular di Twitter, video seorang bayi yang berada di dalam baby walker menglongsor ke tepi jalan yang agak curam. Bayi itu bagaimanapun bernasib baik kerana diselamatkan seorang pemuda. Tindakan pantas lelaki itu menghentikan motosikal berjaya menyelamatkan bayi itu daripada jatuh atau meluncur dengan lebih jauh. Tidak dapat dipastikan bila dan di mana lokasi video dirakam, tetapi ia boleh dijadikan peringatan buat ibu bapa untuk lebih berhati-hati. Pelakon dan usahawan Zoe Rahman belum bersara dari bidang lakonan dan pengacaraan. Zoe memberitahu B-Diva beliau masih menerima tawaran berlakon namun terpaksa memperlahankan kerjaya seninya bagi memberi tumpuan kepada bidang perniagaan yang diusahakan lebih 3 tahun lalu. Sebenarnya tidak, saya masih lagi sebagai anak seni, saya lagi ada syuting, saya buat hosting hari itu, ada drama semua. Cuma sebelum setahun 2 tahun ni ke belakang ni agak slow. So disudilah panggil saya, jangan tak panggil saya. Tumpuan penuh yang diberikan kepada perniagaan ternyata tidak sia-sia. Zoe atau nama sebenarnya Muhammad Hairi Azhar Abdul Rahman kini sukses dengan produk kosmetik dan kecantikan miliknya, Mika Series for Superstar dan layak digelar jutawan.
Baik, berita perdana edisi 22 September 2020 berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Teruskan patuh SOP PKPP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat, jumpa lagi.